Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 14. Bahrul Mazi jilid 14, muka surat 35. Muka surat 35. Bab yang kita nak baca malam ni ialah bab ma jaa fi zil wajhain. Itu bab yang datang pada menyatakan orang yang dua muka. Ini dia nak cerita malam ni. Dia kata zul wajhain, maksudnya orang yang talam dua muka. Balik ni pun boleh elok, balik ni pun bercakap ni, balik sini pun main habak kata aku kawan hang dan sebagainya, dia ni jahat. Pergi balik sana habak kat kono aku kawan hang, dia ni jahat. Ini yang dikatakan zul wajhain. Ketahuilah saudaraku, orang yang dua muka itu adalah sejahat-jahat orang di negeri akhirat. Orang macam ni orang paling jahat. Jikalau dua mukanya itu bukan kerana masalah agama. Kalau bukan kerana agama. Kalau kerana agama tak apa. Contoh kerana agama apa dia? Suami isteri bergaduh. Dia ni kawan baik. Kawan baik kepada suami dan isteri ni pun kenal dia baik. Bila dua orang ni bergaduh, suami ni duk kata macam-macam kat bini dia. Mereka duk cerita kat dia, aku benci sungguh bini aku macam tu, macam ni dan sebagainya. Yang bini ni pun telefon mai kat dia juga, tolong tak nasihat tak ni apa ni laki aku ni, dia ni teruk lugu-lugu ni. Laki kata kat bini, bini kata kat laki. Duk kata ni duk bagi tahu kat dia semua. Dia main peranan. Depan laki-laki ni dia kata ni, aku tak tahulah tapi bini hang pernah telefon kat aku. Dia ni punyalah percaya kat hang. Awak lah yang hang pergi buat lugu ni. Dia alih kata. Sebenarnya bini kau tu cerca laki ni cukup-cukup. Tapi bila dia main dekat laki ni, dia kata bini hang ada telefon aku. Dia kata dia cukuplah menyesal apa yang dia tersilap sikit tu. Dia sayangkan hang sungguh. Tapi tak patutlah hang buat lagu ni kat dia. Bila bini ni telefon, dia abang begitu juga. Tak tahu lah, saya duduk sembang dengan laki hang itu ni. Dia tak ada masalah. Dia kata dia dengan hang okey. Dia kata hang jadi buat muka macam kat dia. Dia kata hang cuba layan dia. Dia jadi orang tengah, dia tolong Pak Elok. Dia juga zul wajhain, dua muka. Dekat dia ni dia habaq lagu ni, kat dia ni dia habaq lagu ni. Tapi itu untuk maslahat agama, maka itu tidak salah. Dia kata begitu. Maka orang dua muka itu, iaitu orang yang dua kelakuan. Pergi dia merupakan diri dia kepada seorang itu ialah sebagai kawan dan tawalan yang sebenar. Cukup dengan manis tutur katanya dan cukup dengan perangainya lemah lembut, mengambil hati dan mengambil rahsia orang yang diperginya itu, serta dicacinya lawan orang itu, diadakannya barang yang tidak ada, dan dipujinya orang yang diperginya itu. Dikatanya tak patut betul orang itu. Kemudian pergi dia kepada orang yang jadi lawan dan jadi musuh tempat dia pergi mula-mula tadi. Maka sudahlah dia membuat seperti kawan dan taulan rapat dengan orang itu pula. Cukup dengan manis tutur kata dengan orang itu, maka apa yang keluar daripada mulutnya itu bukanlah menjadikan antara dua yang berlawan itu baik. Bahkan bermusuh-musuhan juga. Dan boleh jadi bertambah-tambah permusuhan. Demikian inilah dua muka yang ditegak oleh syarak. Tuan-tuan boleh faham? Dia kata ni, dia kata aku lah. Aku heran betul dia duk marah ke hang siapa. Dia cakap je. Hang ni dia kata bukan aku nak puji hang. Dia kata tapi siapa aku jumpa apa semua kata hang bagus. Aku heran sungguh yang dia ni, yang dia duk marah ke hang ni pasal apa. Dia ni betul tak guna. Baru dia jumpa aku boleh kata ke hang macam-macam. Dia kata begitu. Kau ni pun dengar, sungguh lah. Kau ni pun kata balik kat kau ni lah. Dengar kata duk kata kat dia. Dia dengar apa yang kau ni kata, dengar. Pergi jumpa kau ni, dia kata begitu. Macam yang dia kata kat kau ni tadi, dia pergi kata kat kau ni. Dia kata aku pun tak boleh tahan dengar dia duk kata kat hang. Lalu tu pun ada. Dia pergi sana, dia kata kawan tu baik, dia ni jahat. Dia main kat kau ni, dia kata kau ni baik, kau ni jahat. Ini kerja dia. Inilah dua muka yang ditegak oleh syarak. Ini syarak tak mahu orang macam ni, dia kata. Bahkan dia menyebabkan bertambah-tambah permusuhan di antara dua orang ni. Kerana dia, dua orang ni jadi lagi teruk bermusuh-musuh. Begitu. Serta jadi di akhirat sehuduh-huduh orang.
ialah yang menjadi dua muka itu. Dia kata di akhirat esok orang macam ni Allah akan jadikan dia ni sehuduh-huduh manusia di akhirat. Begitu. Sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min syarri an-nasi 'inda Allah yawm al-qiyamah dzul wajhain. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya setengah daripada sejahat-jahat manusia di sisi Allah pada hari kiamat ialah orang yang dua muka. Nabi kata begitu. Nabi kata di hari kiamat akhirat esok ni sejahat-jahat manusia adalah orang yang dua muka masa duduk atas dunia. Kata At-Tirmidzi, ada riwayat daripada Anas dan juga Ammar, dan katanya lagi ini hadis hasan lagi sahih. Begitu. Hadis sahih yang mengatakan buruknya muka orang yang dua muka semasa di atas dunia. Masalah dia kata, dua muka dalam dunia jadi dua lidah daripada neraka di negeri akhirat. Di atas dunia ni dia jadi orang macam ni, pi kau ni kata kau ni baik, kau ni jahat, pi kat kau ni kata kau tu baik, kau ni jahat. Atas dunia dia buat kerja ni. Di hari akhirat esok Nabi kata Tuhan bagi kat dia dua lidah. Lidah tu dibuat daripada api neraka. Begitu. Demikianlah tersebut dalam hadis yang datang riwayat daripada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Kata dia telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu wajhani fid dunya, kana lahu yawmal qiyamah lisanani min nar." Barang siapa ada baginya dua muka di dunia, yakni pi pada orang ni buat manis cakap dan mencela orang lain. Pi pula pada orang yang dicela tu buat manis cakap, dicelanya pula orang yang diperginya tadi. Barang siapa ada ia demikian itu, nescaya adalah baginya pada hari kiamat dua lidah daripada api neraka. Nabi kata begitu. Tajuk baru dia kata bab ma jaa fin namam, iaitu bab yang datang pada menyatakan orang yang kerjanya mengacung orang. Hari ini pula namam. Namam dia buat kerja namimah. Namimah maksudnya dalam bahasa Melayu ni batu api. Si kono pelaga-pelaga dengan kau ni, main kau ni pelaga-pelaga, dia syok tengok orang bergaduh, orang berkeli. Dia seronok. Bukan ada apa pun. Saja seronok. Seronok bila tengok jadi tegang, seronok bila tengok jadi permusuhan, seronok bila tengok ada kebencian, dia seronok. Dia jadi satu hiburan kepada dia bila benda jadi macam tu depan mata dia. Dia seronok macam tu. Ketahuilah saudaraku, mengacung itu ditegah oleh syarak kita. Syarak tak suka perbuatan ini. Maka ialah satu perangai yang busuk sekali. Haram pada syarak kerja mengacung orang itu. Dan dijanji seksa ke atasnya, kemudian daripada matinya sampailah akhirat. Mati-mati itu Tuhan janjilah dia akan diseksa dalam kubur sampai kiamat. Bila jadi kiamat, hisab kena seksa pula. Dalam kubur tu sepanjang masa duduk dalam kubur dia akan diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Pasal sifat dia suka mengacung, merosakkan orang. Bermula dalil yang menunjukkan tegah itu ialah beberapa ayat Quran dan hadis. Satu daripada hadis itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata dia an Hudzaifah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulul jannata qattat. Diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lagi menjadi tempat simpan rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila jumpa nama Hudzaifah bin Yaman, dia akan sebut macam tu. Hudzaifah bin Yaman tempat simpan rahsia Nabi. Sebab Hudzaifah bin Yaman ni, dia ni Sayyidina Umar pun tanya dia. Sayyidina Umar Al-Khattab yang hebat tu pun tanya Hudzaifah bin Yaman. Bila dalam masyarakat Sayyidina Umar, masa Sayyidina Umar jadi khalifah, kalau dalam masa tu ada siapa-siapa mati, Sayyidina Umar tanya Hudzaifah, kau hak mati ni macam mana dia ni? Okey ke tak okey? Dia ni munafik ke mukmin betul ke? Kalau Hudzaifah bin Yaman kata mukmin, Sayyidina Umar pergi ziarah mayat dia. Kalau Hudzaifah bin Yaman kata dia ni munafik, Sayyidina Umar tak pergi ziarah mayat orang.
Maka Huzaifah bin Yaman ni dia sebut di sini, dia kata adalah tempat simpan rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma. Kata Huzaifah, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak masuk syurga beserta dengan orang yang dahulu masuk syurga oleh orang yang pengacung. Nabi kata, orang yang atas dunia ni suka duk mengacung, duk jadi batu api, duk pelagak orang dan sebagainya, dia tidak akan masuk syurga sama dengan orang yang masuk awal. Maksudnya apa? Boleh juga masuk syurga, tapi masuk kendian pada orang lain. Suatu orang lain masuk ke syurga, dia kena neraka dulu, kerana nak tebus dosa-dosa yang dia buat. Selepas selesai tebus dosa dia, barulah dia dibawa ke syurga. Dia tak ada chance, tak ada peluang nak boleh masuk dulu macam mana orang lain boleh masuk awal. Bahkan masuk neraka dulu dan diseksa dulu ke atas kadar dosa mengacungnya itu. Dia kena dulu masuk neraka, kena seksa apa semua dulu sampai habis dosa mengacung dia. Kerana perbuatan dia, maka jadi bergaduh dalam masyarakat. Kerana dia jadi batu api, maka masyarakat jadi kucar kacir. Kerana dia kerja hidup pelagak-pelagak orang, masyarakat jadi tidak tenteram. Kerana itu, maka dia wajar dicelup dalam neraka dulu, sehinggalah tertebus segala dosa dia, barulah dia ada peluang untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Masalah, dia kata mengacung tu macam mana hakikat dan macam mana nak kenal. Macam mana yang kata mengacung ni? Pengacung dan penghasut itu satu makna, dia kata. Ini sama. Pengacung ataupun penghasut sama makna. Maka ialah orang yang pergi kepada salah satu daripada dua orang yang berkelahi. Dia tahu dia ni A dengan B duk berkelahi, dia pergi kepada A, ataupun sudah bertaruh dendam, ataupun sudah bermusuh. Dia pergi dekat A ataupun dia pergi dekat B. Dia tahu A dengan B ni bermusuh, berkelahi ataupun ada simpan dendam, maka dia pergi dekat mereka. Permukiannya itu terkadang-kadang menunjukkan dirinya rupa kekasih dan taulan yang setia. Bila dia pergi dekat kawan ni, dia tunjuk dia ni cukup simpati dengan kawan ni. Dia tunjuk kata dia simpati. Di dalam dia duduk berjumpa dan berbual itu, maka ia pun menyebutkan sifat sebelah lawan orang itu. Dia main duk tunjuk, dia kata tahu sungguh hang, dia duk kata aku duk dengar hang tahu sungguh, dia kata macam-macam kat hang, dia tunjuk simpati. Dalam masa yang sama dia kata dekat orang ni, saya tahu lah pokok ni, dia kata kat orang sampai dia nak ambil simpati kita, dia nak supaya kita ni percaya kata dia sokong kita. Dia nak macam tu. Lalu dikatanya si Fulan itu dikatanya dan dinistanya engkau begini-begini. Dia kata aku bukan nak kata, dia berkata kat hang kerja-kerja. Dia biar abang dulu tu. Dicelanya kamu, dia percela hang, dia pemaki hang, dia berkata macam-macam dekat hang. Dan dia aibnya hang di hadapan orang yang dimalu. Dia kata dia aibkan, dia pemalukan hang di depan orang-orang yang disegani. Dia mencerita macam tu dekat satu pihak. Dan ia pun bermacam-macam cakapnya. Terkadang diada-adakannya barang yang tidak dibuat oleh lawan orang itu. Mai cerita ni tambah teh. Ini kata tambah teh. Diada-adakannya barang yang kawan lu tak kata. Kawan lu tak kata pun, dia mai habaq kat kau ni kata kau lu kata. Tu dia nak bagi jadi panjang, nak bagi jadi sedap, mau duk bubur rempah sikit, cabai melaka mau duk tabung sikit. Padahal hak sebenarnya kawan lu tak kata sampai macam tu pun. Tapi dia main habaq ni sampai panjang. Nampak jahat yang dikatakan namam ini, yang dikatakan pengacung ataupun batu api ini. Jahat sampai macam tu. Sekiranya didengar oleh lawan orang itu, maka tetaplah dia naik beram dan naik marah. Dia ni bila dengar walaupun tak tunjuk marah, tapi dalam duk mendidih, duduk ni. Siapa yang seronok orang kata dia? Siapa yang seronok? Dia boleh tunjuk muka senyum, tapi dalam mendidih, duduk tidur, tak boleh nak lena dan sebagainya. Pasal apa ni? Pasal kawan ni main duk habaq ni, duk habaq dengan tambah taik sekali. Begitu. Dan orang yang dihadapnya itu pun mendengar aduannya menjadi marah pula.
Kawah dengar cukup marah dah. Sekira dia bertemu pada waktu itu oleh dua yang berlawan ini, maka tentulah jadi berserang-serang keduanya dengan tiada syak lagi. Masa dia duk cerita ni, kawan ni punya duk naik marah ni, kalau kawan yang disebutkan kata tak dia ni duk ada depan, kena. Tentu kena. Marah dia sampai boleh jadi macam tu. Dan orang yang mengacum itu terkadang membatu api lagi. Dia jadi batu api lagi. Mulut bagi jadi lebih karut lagi. Seperti dikatanya, engkau tidak patut diamkan orang ini. Yang ni yang tambah lagi ni. Dia kata, saya ingat hang tak boleh biar benda ni. Hang kena jawab balik. Mai dia buat dulu. Hang tak boleh biar. Dia baru kata hang tidak hang kena jawab balik. Kalau hang tak jawab, dia kata betul. Dia mai dulu bagi dulu tu. Dia ni pun duk hangat. Dia jadi macam tu. Okay? Apakah ditakutkan? Kita anak jantan, kita anak lelaki. Dia kata hang duk takut apa? Dia sidai hang berapa punya sedap. Takkan hang pun anak jantan juga duk biar apa? Hang sidai dia balik. Nampak? Asap rabik kot telinga dia ni. Maka anak lelaki-lelaki itu berani taruh di depan supaya jangan siapa berani menjatuhkan ayam muka kamu. Dia kata, hang ni kalau betul hang anak jantan, hang kena jawab balik. Hang duk biar, dia duk kata kat hang sedap-sedap depan orang, dia kata hang nak biar. Tidak. Kalau dia tambah lagi, dia kata kalau hang tak jawab, tak ada tolong. Allah, dengar-dengarnya untuk nampak tuan-tuan, ni yang dikatakan batu api. Batu api. Dia bukan ada apa, dia seronok. Bila nampak jadi kelang kabut tu, dia seronok. Tak bagus buat kerja lagu ni, tak bagus. Begitu. Dan memandang hina, leceh kepadamu. Dia kata, hang kalau hang tak jawab balik, orang kata hang leceh betul. Hang memang leceh betul. Hang kena jawab. Dia kata benda ni, aku ni sabit kawan hang, tu aku main berita. Ayat sedap tuan-tuan. Ayat cukup cantik. Macam tu. Maka berbagai-bagailah batu apinya dan mencari rahsianya. Dia pangat-pangat tu supaya kawan ni lagi marah balik kat kawan tu, buat keluar pula macam-macam. Dia nak kutipkan tu. Abang pergi cerita untuk tak mana ke apa, dia ada model. Aku dengar dia sendiri kata. Nampak? Ini kerja an-namam. Dia kata kerja batu api. Begitu. Kemudian daripada telah didapatnya beberapa rahsia orang itu. Dia dah dapat daripada kawan ni kata kat kawan ni apa-apa, dia kutip semua. Dan telah dibatu apinya, maka dia pun pergi kepada lawan orang itu. Pergi pula dekat kawan seorang lagi. Maka tiba ke sana, diperbuatnya seperti pertama tadi juga. Buat dulu tadi juga lah. Mengocok dan menggoda serta memberi beransang dan mengeluarkan cakap yang mengembirakan hati. Pergi pujuk kawan tu, angkat kawan tu pergi syok dulu. Dikatanya, lawannya mengeluarkan cakap busuk dan memperhinakan dia. Macam tu juga dia dikatakan pihak satu lagi. Maka tidaklah sayugianya dimaafkan dia. Hang tak boleh biar. Dia kata hang tu teruk. Bahkan patut ditiruk perutnya dan dibunuh. Teruk lagi. Dia pergi sana, dia kata aku kalau aku lah. Hang aku tak tahu lah. Dia bergelak-gelak lah. Hang aku tak tahu lah. Kalau aku, dia kata orang kata lagu tu, perut memang terborai ke tanah lah. Aku bubur, dia kata aku tak nak peduli lah. Aku bubur. Allah dia kata nak cari something mudah apa dia pun bayar RM50 dia turis perut borai. Dia tu bagi akal macam tu. Dia mula lah. Sekiranya bertemu dua orang itu, pastilah beramuk dengan tiada syak lagi. Kalau jumpa dua orang hak dia duk pelaga ni, kalau jumpa jahanam. Jahanam habis semua. Maka inilah satu macam acum yang besar. Dia kata yang inilah kerja hasut, kerja mengacum, kerja batu api duk pelaga orang, inilah kerja yang cukup besar, cukup teruk. Maka bagi acuman itu ada macam-macam rupa. Boleh dengan cakap, boleh dengan sorat, boleh dengan isyarat, boleh dengan berhubung seorang ke seorang ni, macam-macam cara orang boleh buat. Maka dengan apa macam acumannya dan dengan apa jahat salah. Pakai tulis surat layang hantar ni. Ada juga, kan? Saja-saja lagu duk type surat layang apa semua hantar pergi bagi dia hangat sikit saja. Dia syok macam tu. Dia syok. Pasal apa? Pasal dia ni ada sakit. Dia ada sakit dalam diri dia, ada sakit dan dia suka melihat orang pakai sakit sama. Ini benda yang agama cukup tak suka. Dia kata dengan apa jalan semuanya salah pada syarak. Tak kira buat macam mana, salah belakang. Dan mendapat seksa dia kemudian daripada mati. Mati aja, masuk dalam kubur kena dah.
Selagi mana tak kiamat, dalam kubur tu sepanjang masa Allah akan pastikan ada satu azab untuk orang yang kerja, jadi batu api, jadi duk mengacau, jadi duk hasut, jadi nak bagi orang berkendai ni. Dia ni daripada start mati tu sampai berlaku kiamat, dalam kubur sentiasa dia azab Allah Subhanahu wa ta'ala.